Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sayyidi bin Mazid. Baiklah, nombor matrik saya 078641. Baiklah, untuk pengenalan kita dalam mengenal Allah SWT. Bagi seorang Muslim khususnya yang mengenal Allah SWT, Tuhan seluruh alam, pasti tahu menentukan matlamat hidupnya dan tidak akan terpedaya dengan urusan dunia. Ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya untuk mengabdikan diri kepadaku. Jadi kenal Allah ini dalam bahasa Arab ialah dengan perkataan ma'rifatullah, iaitu ma'rifatullah ialah dianggap merupakan ilmu agama Islam yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh umat Islam, Muslim dan umat manusia ciptaan Allah SWT. Ada dua hal yang boleh dijadikan alasan betapa pentingnya kita mengenal Allah, terutamanya bagi umat Muslim. Antaranya yang pertama, dengan mengenal Allah SWT, kita dapat berhubungan langsung dengan zat yang paling maha kuasa, iaitu Sang Pencipta, iaitu Allah SWT. Yang kedua, dengan mengenal Allah SWT juga kita dapat berbagai nikmat seperti dapat meningkatkan keimanan serta meningkatkan ketakwaan. Hasilnya, dengan ketakwaan tersebut kita dapat memperolehi keberuntungan dan kemenangan. Baiklah, latar belakang video ini ialah video ceramah Ustaz Abdul Somad telah dimuat naik di aplikasi TikTok pada 21 Ogos 2020 dan berdurasi selama 2 minit 9 saat. Video ceramah Ustaz Abdul Somad ini bertajuk Cara Mengenal Allah. Ini telah disukai atau di-like sebanyak 3,509 like dan telah dikongsikan di aplikasi TikTok sebanyak 189 serta mendapat tontonan sebanyak 42,700 oleh masyarakat umum di aplikasi TikTok. Baiklah, untuk biodata Ustaz Abdul Somad ini. Ustaz Abdul Somad ini ialah seorang tokoh agamawan Islam terkenal daripada Indonesia, yang terkenal dengan gaya penyampaian ceramahnya yang diselipkan unsur tawa, iaitu gelak tawa. Beliau dilahirkan pada 18 Mei 1977 di Pekanbaru, Indonesia, dan telah mendapat pengiktirafan meluas kerana kebolehannya dalam berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat. Baiklah, Ustaz Abdul Somad ini juga, dalam aspek pendidikan, latar belakang pendidikannya ialah beliau melanjutkan pengajian dalam diploma pengajian siswazah lanjutan di institusi pengajian tinggi Darul Hadis Al-Hasaniyah di Rabat Maghribi selama 3 tahun. Beliau juga telah menyelesaikan ijazah sarjana muda kedoktoran dalam bidang pengajian ilmu hadis pada Disember 2019 dengan keputusan yang cemerlang dari Universiti Islam Omdurman, Sudan. Beliau kini menjadi seorang pensyarah di Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Riau, di wilayah Riau. Baiklah, untuk kandungan video daripada Ustaz Abdul Somad ini ialah Ustaz Abdul Somad menekankan kepentingan untuk kita mengingati ataupun mengetahui keesaan Allah SWT dan menjaga ketauhidan kita, iaitu kepercayaan kita kepada Allah SWT melalui surah Al-Ikhlas dan sifat-sifat Allah. Berdasarkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, menceritakan mengenai Allah merupakan yang esa, tidak boleh menyekutukannya. Maksudnya yang esa diterangkan oleh Ustaz Abdul Somad dalam video ialah satu, tunggal dan tidak berbilang. Allahus Samad, Allah menceritakan tentang permohonan atau kebergantungan manusia hanyalah kepada Allah SWT sahaja. Permohonan atau pergantungan selainnya adalah haram kerana ia adalah perbuatan yang khurafat. Sebagai contoh, bergantung kepada jin, toyol, tangkal dan sebagainya. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Penceritaan tentang kewujudan Allah ini yang mana ianya merupakan Allah tidak beranak dan Allah itu tidak juga diperanakkan. Perumpamaan yang diberikan Ustaz Abdul Somad ini ialah berdasarkan keadaan seperti mana kisah Maryam. Kata Ustaz Abdul Somad, juga tidak dilahirkan dan tiada awal dan tiada akhir baginya. Allah itu dari tiada awal dan tiada akhir.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan di sini menceritakan bahawa Allah tiada setanding dengannya. Bahkan apabila kita fikir bagaimanakah rupa Allah, kita laisa kamitslihi syai'un, Allah ini tidak sama seperti apa yang kita fikirkan. Apa yang ada di atas muka bumi tidak sama. Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Ada di atas muka bumi, bahkan jauh dari sifat makhluk, iaitu sifat binasa. Ustaz Abdul Samad pula menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-nama yang baik, seperti Asmaul Husna, dan mintalah pertolongan dengannya, iaitu mintalah pertolongan dengan Allah, kerana Allah Maha penyayang dan Allah Maha mendengar. Baiklah, untuk ulasan video ini ialah Ustaz Abdul Samad berkongsi penjelasan tentang sifat-sifat Allah serta betapa perlunya pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Taala menerusi surah Al-Ikhlas, dan beberapa sifat Allah dalam ajaran Islam yang mencakupi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Malik, Al-Alim, Al-Hakam, Al-Wadud, Al-Qawi, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Dan sifat-sifat Allah ini juga mencerminkan keagungan dan kebesaran Allah dan kebijaksanaan serta kasih sayangnya melalui ajaran agama Islam. Oleh sebab berkaitan video tazkirah ringkas ini juga bukan sahaja menekankan perihal sifat-sifat Allah semata-mata, malah turut menggambarkan bahawa sifat-sifat Allah ini jika dihayati dengan baik, kita sebagai seorang Muslim secara tidak langsung boleh menambahkan lagi keyakinan Islam kita sebagai hamba Allah. Sifat-sifat Allah ini apabila kita fahami dan hayati dengan baik, boleh menjadi panduan yang ampuh dalam membentuk kita menjadi hamba yang lebih baik. Antara beberapa cara bagaimana kita sebagai seorang hamba apabila menghayati sifat-sifat Allah dengan ikhlas secara tidak langsung membantu dalam perjalanan menuju kesempurnaan sebagai hambanya. Justru penting untuk kita sebagai umat Islam untuk betul-betul menghayati sifat-sifat Allah serta meletakkan pergantungan hidup kita hanya kepada Allah agar terhindar daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kesimpulan daripada video Ustaz Abdul Samad ini ialah umat Islam wajib mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Allah yang Maha Esa dan tiada dua dan tiada yang lain. Dan Allah itu ialah paling berkuasa di atas muka bumi ini dan seluruh alam. Okey, yang kedua, kita sebagai umat Islam hanyalah perlu bergantung kepada Allah SWT, dan janganlah kita bergantung kepada makhluknya yang lain. Yang ketiga, Allah SWT juga tidak pernah setaraf atau sama sifatnya dengan makhluk, kerana Allah SWT itu sempurna dan tiada kekurangan.